Okey, skrin tengah direkodkan. Okey, saya ulang balik Okey, M1V1, M2V2 semua orang tahu kan yang ni? Okey, rumus asas dia daripada rumus M besar sama dengan N per V. Okey, so yang ini sebenarnya rumus ni untuk apa? Sebab kita ada mula-mula, okey, sebelum ni awak ada jumpa mol sama dengan ada 3 lah ni Ya? Buka mic cikgu, saya tak dengar. Tak dengar? Cikgu tak buka mic ke? Tak buka mic Cikgu tak ada suara pun. Belum mic ke mic? Test mic 1, 2, 3. Sekejap. Aku nak cari benda Allah ni pun aku tak tahu kat mana ni. Okey ke? Dah. Cikgu dah dengar ke? Tadi saya cakap pakai handset, yang ni saya cakap pakai ni. Biasalah. Dah tua ni payah sikit nak ni. Kenapa budaknya? Dengar tak ni semua? Dengar. Dengar cikgu dengar. Sekejap Budak bangun sekejap. Okey ke boleh ke? Okey, ini formula pencairan. Ini sebenarnya bukan formula pencairan. Asalnya yang ini asalnya adalah formula inilah pengiraan untuk kepekatan. Molarity ataupun kepekatan. Okey, dalam ni kita ada N ni adalah bilangan mol. V ni adalah isi padu. So saya terangkan daripada awal baliklah, senang. Okey, so M1V1, M2V2, macam mana kita gunakan formula? Kenapa perlunya kita gunakan formula pencairan ni? Okey, andai katalah kalau kita ada apa namanya? Adalah kita ada ni lah. Kita buat analogi lah, senang. Okey, katalah kita ada larutan. Okey. Katalah sebuah bika ni dia mengandungi satu larutan. Katalah larutan ni tak kisahlah larutan apa pun, larutan A. Katalah larutan A. Okey, dalam larutan A ni dia ada zarah-zarah. Katalah kat sini ada, katalah bilangan bulat-bulat ni adalah bilangan zarah yang mewakili bilangan mol. Okey. Jadi kalau kita tambahkan air ke dalam dia, katalah kita tambah air. Kalau kita tambah air ke dalam dia, isi padu larutan akan bertambah. Alright. Tapi isi padu larutan akan bertambah. Tapi kalau awak tengok bulat-bulat ni dia tak akan bertambah. So, bulat ni mewakili bilangan mol. Bermaksud bilangan mol bahan masih tidak berubah. Faham? Sebab itulah bila kita gunakan formula pencairan, sebenarnya kita anggapkan bilangan mol bahan yang awal sama dengan bilangan mol bahan yang akhir. Okey. Faham? Faham?
So kat sini sebenarnya tu je lah sebenarnya. Kenapa kita gunakan ni? Sebab kita anggapkan bilangan mol bahan tak berubah. Yang berubah hanya isi padu larutan. Isi padu larutan pun sebabkan kita tambah air. Dan benda ni kalau kita nak jadikan dia pekat kembali, kita ada beberapa cara lah. Antaranya kita panaskan dia sehingga air-air yang ada dalam ni meruap, tinggal bahan ni sahaja dalam ni. So dia akan jadi pekat balik lah. Faham ni? Contohnya lah, kalau kita buat larutan gula, katalah kita masukkan gula dalam air. Katalah ini adalah yang asal. Lepas tu kita masukkan tambah air, dia akan jadi larutan gula cair. Macam mana kita nak pekatkan dia balik? Kita panaskan dia, air meruap, air dah berkurangan. Nanti dia akan jadi larutan gula yang pekat semula lah. Faham? Okey, tapi itu bukan yang kita nak bincangkan yang ni lah. Yang kita nak bincangkan yang ni. Okey, kenapa 1V1, kenapa M2V2? Sebab bilangan mol bahan awal dan akhir tetap sama. Alright, itu yang pertama. Yang kedua, kenapa guna MAVA per A, MBVB per B? Okey, yang itu sebenarnya datang daripada apabila kita buat, contohnya lah, biasa kita akan buat macam gini lah. Contohnya pengiraan asid sulfurik, katalah asid sulfurik bertindak balas dengan natrium hydroxide. So kita akan dapat Na2SO4 tambah H2O. So sini 2, sini pun 2. Okey. Kalau kita buat pengiraan macam gini, kalau awak perasan, kita akan gunakan, saya biasa gunakan ni, nisbah. So kita akan dapat 1 nisbah 2 kan, daripada persamaan kimia. Kalau saya libatkan 2 ni, saya gunakan asid sulfurik, pengiraannya melibatkan dengan natrium hydroxide. So saya akan gunakan sini 1, sini 2. Kalau awak tengok kat sini, untuk larutan kita akan pakai M1, katalah yang ini A. Katalah 1 ni mewakili A. Saya buat yang baru Katalah ni 1. So M1V1. Katalah yang ini 2. M2V2. Contoh. Kalau kat sini bermaksud A per B sama dengan MAVA per MBVB. Okey. Faham tak ni? So kalau kita buat darat silang, ini sebenarnya sama. Ni dengan yang atas ni sama. Sebenarnya yang awak gunakan adalah asas pengiraan yang saya ajar yang ni. Dia sebenarnya, sebab tu saya cakap, jangan tambah lagi, apa orang kata, saya cakap selalu, jangan tambah rumus. Kan saya cakap, rumus dia boleh berubah-ubah. Kita ambil rumus yang asas, kita ubah sesuai. So kalau boleh jangan tambah rumus. Ini kalau awak ambil yang ni, kalau awak buat darat silang, awak akan dapat, saya buat darat silang untuk awak lah. Okay. So awak akan dapat macam ni. So awak akan dapat ni, macam ni. Okay, tapi kalau kita nak jadikan dia ni pindah balik, ni pindah balik, ini pindah balik. So kalau kita pindah balik, kita akan dapat MBVB per B, MAVA per A. Faham? Yasmin cakap kuat sikit kalau boleh. Yasmin dengar tak ni? Yasmin, are you there? Ya, ada cikgu. Faham. Okay. So sekarang ni awak guna yang ni, Nol. Okay, yang ini sebenarnya asalnya yang ni. So jangan guna yang ni. Jangan guna ni, guna yang ni. Kan saya cakap, sentiasa guna pengiraan yang saya ajar yang ni. Sebab ini yang basic. Basic ni kita boleh ubah sesuai jadi macam-macam. Tak nampak? Sebab itulah dalam kelas saya sentiasa ingat, jangan ubah sesuai rumus. Guna rumus yang asal, baru kita tengok macam mana kita nak buat dengan rumus tu. Sebab kalau awak ingat terlalu banyak rumus, sebenarnya tak banyak rumus. Sebenarnya tak banyak rumus. Betul saya cakap Sebenarnya tak banyak rumus.
Sebab saya selalu ajar pakai ni, betul? Betul. So yang ini kita proses rumus dapat ni. Nampak ni saya dah tunjuk kat awak ni darab silang, lepas tu kita darab sini, ni hasil darab silang, lepas tu kita pindahkan balik. Ni pindahkan balik. Kan ni darab kan, pindah sini jadi bahagi. Yang ini darab kan, pindah sini jadi bahagi. Nampak? Okey, so jangan guna ni lah. Ini dah rumus yang keberapa dah ni? Ini rumus pertama lah, senang. Faham? Sebab ini bila kita gunakan larutan, ini larutan. So kita boleh masukkan M darab V, M darab V. Sebab M besar sama dengan N per V kan. Bermaksud kalau kita nak bilangan mol, N sama dengan M darab V. So kita nak dapatkan bilangan mol. MV, MV. Cuma yang bawah ni untuk yang bawah lah. Yang atas ni untuk larutan atas lah. Faham? Okey, faham dah cikgu. So jangan guna ni lah. Okey, yang lain semua kalau boleh lah. Bukan apa, saya tak nak awak menambahkan rumus. Fizik dah cukup banyak lah. Admat lagi. Kimia ni sikit je rumus. Alright, pertanyaan lain.